Baiklah, hai semua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Okey, ini ialah aktiviti kelab membaca at PNS. But before we go a bit further, okay, maybe a little bit of introduction lah mengenai kelab membaca at PNS. I'm pretty sure penonton di luar sana ramai lagi yang belum tahu kewujudan ataupun what kelab membaca at PNS is all about. Okay, so basically, kelab ini was initiated by bahagian gerakan membaca Perpustakaan Negeri Sabah, whereby kami bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menjemput pelajar-pelajar dan juga murid-murid sekolah rendah around Penampang dan juga Kota Kinabalu untuk turut serta dalam kelab membaca at PNS ini. So, dia memang ada dua tahap, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay, dan actually this is already our third session kan girls. Okay, the first and second session ni kita buat secara biasa, cuma third session ni kita buat kelainan sedikit, iaitu kita buat secara podcast recording. So girls, jangan kamu nervous, okay? Okay, Alright, so disclaimer juga about penggunaan bahasa. Kami akan all the way kami akan menggunakan bahasa Melayu Sabahan lah, ya, dan kami juga akan from time to time kami akan mix English and bahasa Melayu juga, because our main purpose is actually not to apa orang bilang to portray the penggunaan bahasa, but sebenarnya untuk melatih mereka untuk menyuarakan pendapat dan memberi perkongsian mengenai bahan bacaan mereka. Okay, so without any further ado, okay, saya akan give them the honor untuk introduce themselves dan kita akan mulakan dari sebelah kiri saya. Silakan adik, take it away. Hai, nama saya Damia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SK St. Anthony Penampang. Tokoh yang saya pilih ialah Nabi Muhammad SAW. Okay, mungkin boleh kasih tunjuk sedikit di kamera sana buku yang adik akan membuat perkongsian nanti. Okay, thank you. Dan kita teruskan di sebelah kanan. Adik Nurul, silakan. Hai, nama saya Nurul Apika. Saya bersekolah di SK Tansau dan umur saya 11 tahun. Hari ini saya memilih buku merupakan tokoh Ungku Aziz. Ungku Aziz. Ya. Okey, ini macam heavy sedikit ni ya tokoh dia. Saya pun belum pernah dengar. Tapi tidak apa, kita stay tune dan kita dengar perkongsian dia sebentar nanti. Okey, seterusnya. Oke, hai, nama saya Ivy. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Puntuno. Buku yang saya pilih hari ini adalah bertajuk Seniman Negara P. Ramlee. Okey, P. Ramlee ya. Ini ada klasik sedikit nih. Mungkin dia punya keminatan ni memang hiburan-hiburan begitu. Betulkah? Okey, tiada masalah. Baiklah, untuk pengetahuan juga, tema kita pada minggu ini, bukan minggu inilah, untuk sesi yang ketiga ni ialah biografi, and that explains kenapa dorang pilih tokoh-tokoh ataupun figura-figura yang mereka mention sebentar tadi. Baiklah, kita akan persilakan adik Damia untuk membuat perkongsian bahan bacaannya. Kita silakan adik Damia. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ia dinamakan Tahun Gajah kerana pada tahun itu kota Mekah diserang oleh tentera bergajah. Saat kelahiran Nabi Muhammad, berlaku beberapa peristiwa yang luar biasa dan menggemparkan. Seluruh penduduk Mekah dan sekitarnya berasa hairan apabila bintang-bintang kelihatan seolah-olah turun di kota Mekah. Maka kota Mekah dan kawasan di sekitarnya menjadi terang benderang seperti waktu pagi. Ada lagi adik Damia yang adik mau kongsikan melalui buku yang dibaca ni mengenai Nabi Muhammad ya?
It's okay, tidak perlu nervous, buat macam biasa saja. Semasa dewasa, Baginda dilantik menjadi seorang nabi. Baginda mula berdakwah, tetapi tiada yang mau mengikut. Tetapi tiada yang mau mengikut ajarannya. Oh, so itu lebih kurang macam cabaran ataupun ujian-ujian yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sepanjang usaha ataupun perjalanan baginda berdakwah, betul? Ya. Okay. Pencapaian tertinggi baginda ialah menjadi salah satu tokoh terbaik di dunia. Itu memang sudah tentulah kan. Dan macam saya sendiri, walaupun saya orang dewasa, saya sangat menghargai juga perkongsian yang adik Damia berikan. Sebab saya pun tidak banyak mengetahui sangat tentang Nabi Muhammad. Kan? Dan serba sedikit apa yang adik Damia kongsikan ini juga sangat bermanfaat juga dengan pelajar-pelajar ataupun individu-individu lain di luar sana. Kan? Ada lagi yang mau ditambah? Tidak ada. Baiklah. Bagaimana pula dengan soalan? Kita buka kalau ada soalan dari adik Nurul Apika ataupun Ivy. Adik Nurul Apika ada soalan? Baiklah. Kita bagi kuat sedikit suara ya. Okay. Pada umur berapakah Nabi Muhammad meninggal? 63 tahun. Pada umur 63 tahun. 63 tahun. Kalau orang macam biasa kita tu baru 23 tahun pencen. Okey. Dan baiklah, info yang tadi itu, jawapan tu kamu ada, dia terdapat dalam buku atau tidak? Tidak. Oh tidak. That mean kamu ada buat extensive research lagi lah. Ya. Wow, bersedia betul adik Damia. Ada soalan lagi? Tidak ada. Okay, thank you so much adik Damia. Very well done. Okay, dan seterusnya kita akan teruskan dengan adik Nurul Apika pula dari SK Tansau Penampang. Silakan. Hari ini saya akan menceritakan tentang Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Beliau mendapat gelaran sebagai Profesor Diraja Universiti Malaya pada tahun 1978, Dr. PhD Waseda University Tokyo. Beliau dilahirkan pada 28 Januari 1922 di London, England. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz ialah nama yang tidak asing lagi apabila kita memperkatakan tentang institusi pengajian tinggi dan ekonomi. Nama beliau juga yang begitu sinonim dengan Universiti Malaya, UM, salah sebuah universiti yang terunggul di Malaysia. Selain itu, ketokohannya sebagai pakar ekonomi juga mendapat pengiktirafan dan disanjungi tinggi. Kerana hasil pemikiran beliau yang telah melahirkan tabung haji, angkasa, dan pelbagai projek lain berasaskan ekonomi dalam pembangunan Malaysia. So, Ungku Aziz ni dia banyak terlibat dalam pembangunan negara Malaysia? Ya. Di era tahun 90-an? Ataupun awal? Ataupun 80-an? 70-an. 70-an lagi? Oh, okay. Selain itu, adakah yang kamu dapat tahu melalui pembacaan kamu ni, ada yang kamu dapat tahu mengenai amalan-amalan beliau? Amalan-amalan dalam kehidupan yang kamu rasa unik, gaya hidup beliau, ada? Yaitu, Contohnya? Contohnya, beliau memakan 2 biji nanas pada makan tengah hari setiap hari. Kerana? Setiap hari? Ya. Okey, kerana? Beliau kata nanas mempunyai banyak enzim, bagus untuk penghadaman dan lain-lain. Bagus untuk penghadaman. Kalau saya makan, saya gastrik tu. Tapi yalah, lain orang, lain tubuh badan kan? Ya. Okey. Selain itu ada lagi yang kamu rasa unik gaya hidup beliau? Macam sebelum masuk pejabat, beliau mengelilingi kampusnya beberapa kilometer
dan berehat di rumah peranginannya pada hujung minggu. Kerana masa untuk berfikir, membaca, and to recharge my battery. Oh, to recharge my battery. This is quoted by Ungku Aziz himself lah. Ya, Okay, so maybe something yang kita boleh relate juga kan. Dia kita punya daily routine ni, it's all about balance, keseimbangan. Kan kalau macam 5 hari itu kita sudah bekerja keras apa semua. Of course kita perlu quality time untuk diri kita, untuk kita apa orang bilang to yalah recharge kita punya battery. Kan? Ada lagi mau tambah, Adik Nurul? that's all. That's all. Ya. Okay. Bagaimana pula dengan soalan? Ada yang mau tanya soalan? Saya. Wow, Ivy mau tanya. Dia macam ready sudah. Begini so tangan dia tadi. Okay. Silakan Adik Ivy. Apakah anugerah akademik Ungku Aziz? Anugerah akademik Ungku Aziz sebenarnya banyak. Tapi saya hanya boleh bagi 2 aja, boleh? Boleh. Sebab ini kamu punya dari segi perspektif kamu. Yang pertama ialah Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure First Class oleh Maharaja Jepun. Okay. Yang kedua, Fellow World Academic of Arts and Science. So itu saja 2 yang kamu boleh kongsikan lah. Ya. So Adik Ivy berpuas hati dengan jawapan sebentar tadi. Okay ya. Alright, thank you so much Adik Nurul Apika. Dan seterusnya untuk batch pertama, video dia terakhir, Adik Ivy, silakan. Oke. P. Ramlee adalah seniman negara yang terkenal di seluruh Malaysia. Kebolehan beliau adalah dia boleh menyanyi dan juga dia boleh berlakon. Dia dilahirkan pada 22 Mac 1928 di Pulau Pinang. Huruf P yang diletakkan pada awal namanya merupakan nama ringkas bapaknya, Putih. P. Ramlee memasuki sekolah pertamanya di Sekolah Kampung Jawa. Beberapa tahun kemudian, Ramlee melanjutkan pelajarannya ke Sekolah Inggris Francis Light di Jalan Perak. Sewaktu dia berada di sekolah ini, dia mulai berminat terhadap musik. Dia belajar menyanyi. Dia juga belajar bermain piano dan viola. Dia belajar menyanyi di rumah Encik Kamarudin, seorang ahli musik pada ketika itu. P. Ramlee dihantar ke sekolah menengah Penang Free. Ketika Jepun menduduki tanah Melayu, P. Ramlee mula bekerja. Dia menjadi seorang peon di kilang biji tempat ayahnya bekerja. Ramlee selalu cuai dan ponteng kerja, oleh sebab itu dia dibuang kerja. Selepas berhenti Okay. Baru saya tahu, okay? Teruskan. Selepas berhenti dari menjadi peon, dia memasuki Sekolah Angkatan Laut Tentera Jepun. Dia didapati berkebolehan di dalam pelajarannya. Dengan itu, P. Ramlee dilantik menjadi pelatih pelajar-pelajar baru. Tugasnya sebagai pelatih tamat sebaik sahaja Jepun menyerah kalah. P. Ramlee pernah menyertai pancaragam-pancaragam di Pulau Pinang selepas berhenti dari sekolah. 2 pancaragam yang disertainya ialah pancaragam Mutiara dan pancaragam Rindu Malam. P. Ramlee mempunyai 16 filem arahannya sendiri semasa di Singapura pada tahun 1955 hingga 1964. Beliau telah meninggal pada 29 Mei 1973. Pada waktu itu beliau berumur 44. So, itu saja. Ya. Okay, saya ada soalan. Okay. Kenapa kamu memilih P. Ramlee sebagai pilihan kamu untuk tema biografi ini? Sebab bagi saya, kamu ni kan masih muda. P. Ramlee itu was way back lagi. Bukan kamu punya era lah. Kenapa, what makes you choose P. Ramlee? Sebab saya minat P. Ramlee, dia punya filem banyak yang lucu-lucu. Dia punya filem banyak yang lucu-lucu. Ya. Oh, kalau begitu, adakah dia seorang komedian? Mungkin boleh jadi. Kan? Ya, boleh. Betul juga. So, ada soalan? Okey, Damia ada soalan. Apakah filem kegemaran daripada P. Ramlee?
Si Ivy punya apalah filem kegemaran Ya. yang Piramli direct. Okay, Ivy apa? Film kegemaran saya adalah Madu 3. Madu 3. Wah, kau betul-betul klasik. Kau ni old soul ni, orang bilang. Sebab itu movie lama sudah tuh. Okay, Damia pernah tengok kah tuh movie Madu 3 tuh? Tidak pernah nampak iklan je. Pernah nampak iklan saja. Okay, so would you recommend her to watch it? Ya, Pasal? sebab best. Dia Best. lawak-lawak. Lawak-lawak. Okay. Okay, so thank you so much. Saya ucapkan kepada adik Damia, adik Nurul Apika dan juga adik Ivy atas perkongsian kamu pada hari ini. Dan seterusnya kita akan teruskan kepada second round. Kita ada panggil students lain lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Okay, kita kembali lagi ke second round aktiviti Kelab Membaca at PNS. So, untuk second round ni kita ada another set of students lagi. Kalau tadi kita recap balik dari SK Tansau, dari SK Puntuno dan juga dari SK Saint Anthony. So, actually second round ni dari sekolah yang sama juga tapi line students dorang. Okay, so without any further ado, I will give them the honor untuk mereka memperkenalkan diri dorang sendiri. Senyum-senyum sudah dorang. Maybe tadi start dari sini, so this time kita start dari sini. Okay, sebab kau satu orang sejak Kumbang. Okay, silakan. Hai, nama saya Ramsyari bin Ramsabri dari SK Tansau Penampang. Okay, darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Okay, kamu punya buku pilihan kamu kali ini. Pilihan saya ialah buku Bibliografi Dr. Mahathir. Okay, ada funny story a bit nih pasal si Rem nih kan. Sebab saya bilang tema kita untuk hari ini is biografi. Tak tahu dia pergi ambil bibliografi pula. Bibliografi Tun Mahathir. Tapi okey lah, boleh jugalah kan. So you be talking about Tun Mahathir. Ya. Kan? Okay. Okay, seterusnya. Nama saya Rachel Amanda Endi. Saya dari SK Puntuno. Darjah saya 6. Darjah kau 6. Saya darjah 6. Ya, saya darjah 6. Okay, so kamu punya buku pilihan kamu? Buku pilihan saya adalah Tok Janggut. Tok Janggut. Okay. So, seterusnya sebelah sini. Hi, my name is Shirleona Clarissa. I'm school from SK St. Anthony Penampang. And my paper here is Mother Teresa. So you'll be talking about Mother Teresa. Yes. Okay. Thank you so much. So, kita pun tidak mau buang masa. Jadi kita akan terus saja give it away to Ramsyari untuk membuat perkongsian bahan bacaan beliau. Siapa tokoh yang kamu pilih? Saya pilih Dr. Mahathir. Okay. Kita panggil dia Tun Mahathir sudah Tun sekarang. Mahathir. Okay. Tun Mahathir. Biografi Tun Mahathir ni Datuk Seri yang Tun amat Mahathir. berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dilahirkan pada tahun 20 Disember 1925 di seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Okay, jadi dia lahir di Alor Setar, Perak. Perak, Alor Setar. Alor Setar Perak. Di Kedah. seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Okay. Okay. Dia nervous kali ni kan? Okay, it's okay. Teruskan saja. Ya. Dia sekolah rendah di sekolah lelaki seberang Perak. Lepas tu dia sekolah menengah di College Sultan Abdul Hamid, Alor Setar. Lepas tu dia habis persekolahan, dia lulus senior Cambridge dengan cemerlang pada tahun 1945. Lepas tu dia Apa lagi yang kamu melanjutkan boleh pelajaran dia di King Edward VII College of Medicine. Dia ambil bidang perubatan. And dari sana dia dapat doktor dia tu kan? Ya, di Singapura pada tahun 1947. Lepas tu dia dapat anugerah ijazah perubatan MBBS pada tahun 1953. Lagi apa lagi yang kamu boleh
kongsikan melalui bacaan kamu. Dia mulakan kerjaya dia sebagai doktor pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang sebelum menjawab jawatan tetap di Hospital Besar Alor Setar. Lepas tu, dia membuka klinik sendiri di Alor Setar yang dinamakan Maha Klinik, yang merupakan klinik Bumi Putra yang pertama di Alor Setar. Okay, ada lagi? Lepas tu, penglibatan Tun Mahathir dalam arena politik bermula pada tahun 1945 apabila Tun Mahathir menjadi ahli UMNO ketika berusia 20 tahun. Okey, teruskan. Seterusnya, pada 5 Mac 1976, Yang Amat Berhormat telah Tun Mahathir telah memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri walaupun masih memegang portfolio pendidikan. Bila yang dia dilantik jadi Perdana Menteri itu? Dia dilantik. Okay, fun fact Tun Mahathir ni dia macam memang betul-betul dalam sejarah lah sebab dia 2 kali dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kamu tahu ke tu? Tahu. Wow. Okay, kamu mesti tahu ni sebab ini adalah sejarah. Okay. Si Rem dia baca pasal Tun Mahathir mesti dia tahu. Tahu kan? Dia pertama kali dia jadi Perdana Menteri yang keempat dari 1981 tahun 1981 sampai 2003. Lepas tu dia letak jawatan. Lepas tu dia yang kedua kali dia jadi Perdana Menteri ke-7 pada tahun 2018 sampai 2020. Okay. So, saya ada satu soalan. Si Tun Mahathir ni, dia ada satu nama panggilan ni. Kamu tahu apa nama panggilan dia tu? Tidak. Belum cukup research. Okay, beliau juga dikenali sebagai Cedet. Cedet? Ya. Apa tu? Cedet. Itulah nama panggilan dia. Cedet. Cedet. Gitu. Nanti kamu try buat extensive research. Kamu jumpa tu. Okay. Okay, ada apa lagi? Ada lagi? Itu saja. Sure. Tun Mahathir ni banyak yang kamu boleh kongsikan ni Tun Mahathir. Okay, satu soalan lagi lah. Okay. Kalau Tunku Abdul Rahman kita panggil sebagai Bapa Kemerdekaan, Tun Mahathir ialah bapa apa? Bapa Perubatan. Bapa Perubatan. Wah. Okay, tapi tadi sebenarnya saya bagi tahu orang there's no right or wrong answer. Okay, saya tidak jawab bocah dia salah lah sebab itu adalah Ramsyari punya perspektif. But actually, fun fact lagi, Tun Mahathir adalah bapa pemodenan. Okay? Right, okay. So, saya mau open question. Ada yang mau tanya Ramsyari soalan? Dia bilang. Silakan. I want to ask that who's the wife of Tun Mahathir? Dia punya isteri Tun Mahathir ialah Datuk Seri Dr. Siti Hasmah binti Muhammad. Betul kata Leona? Betul. Betul. Okay. Thank you so much. So, itu saja dari adik Ram. Ya. Okay, thank you so much. So, kita teruskan dengan adik Rachel lagi. Dengan dia punya figura yang dia pilih ni, Tok Janggut. Silakan. Hello. Wan Hassan was born in the year 1850 in the house of Inci Yunus of Kampung Jeram. The moment he was born, he was covered with a thick placenta with all around his body. As a kid, he was bold and strong. Whenever wild animal attacked the village, he would go and fight the animal. Strange to say, he never had any mark or scar. When he was between 7 and 12, he had many hobbies.
but at the same time he was diligent at Quran. Tok Janggut was apa? Okay. His real name is Wan Hasan, but people call him Tok Janggut is because his beard grew long until it reached his chest in his 30s. Tok Janggut was brave and invincible at the time of his sarcasm is because he was fed a porridge made of a dried placenta. Sorry ya, saya batuk. Tok Janggut was killed by a sharp arrow that pierced from the back and through his heart. That's all. That's all. Any question? Kenapa? Kenapa kau pilih buku ni? Well, it's because I'm curious about the Malay archipelago. Not many people know Tok Janggut also. I also don't know Tok Janggut. Me also, I just recently found out. Right, that's all. Thank you so much, Rachel. Okay, seterusnya. Adik Leona. Today I'll be sharing with you all of you about Mother Teresa's life. Why I adore and love her. Who is Mother Teresa? Mother Teresa was a nun, a missionary and founder of the Order of Missionaries of Charity, who dedicated her life to serving the poor. Mother Teresa is a humanitarian who is well known throughout the world for her selfless approach toward approach toward those who are in need. She was born on August 26, 1910, in Skopje, Macedonia. She became a nun at the age of 18 and moved to India. She began teaching geography at St. Mary's Convent School in Calcutta. She could not bear to see the sorrows, pains, and difficulties of those around her. So she dedicated the remainder of her life to serving the poor and oppressed in Calcutta. She founded in Missionaries of Charity and Nirmal Friday, a shelter of the poor. Many other branches were opened in Asia, Africa, and Latin America. She also opened schools and hospitals. She loved children the most and loved to teach the students. There are a lot of schools that she teach and provide free education to the poorest of the poor. She also started an open air school to teach the students without taking any money. She chose to live a modest life which drew people from all over the world to volunteer and serve the destitute. She was dearly called Mother. She was honored with the Nobel Peace Prize and the Bharat Ratna for her outstanding service. Even years after she died, she still is a great role model to all who know her. Mother Teresa died on September 1997 at the age of 87 years old. Thank you. That's all? Yeah. Okay.
I have one question before kita open sama si Rem dengan si Rachel. Okay. There are a lot of quotes kan yang uh, people take from Mother Teresa. What is one of the most what is the quote yang speak to you? Paling relate to your heart lah apa? Quote from Mother Teresa. Do you have any? I have one, but I think peace to be smiled. Peace? To be smiled. Peace to be smiled. Oh, okay. What does it mean by peace to be smiled? You help people, you like I think peace begins with a smile, is it? yeah. Peace begin with a smile. Okay. What can you say about this quote? Peace begin with a smile. What do you understand from this quote? Help each other. Help each other. Okay. Care people. Mm-hmm. Give food to the poor. Mm-hmm. All the good qualities and good values lah ya. Yeah. I think maybe because why peace begins with a smile. Kan kalau kita jumpa orang yang kita tidak kenal, kalau kita tidak smile, orang pun tidak smile begitu. So but if you smile, orang pun automatically akan ikut kan. So maybe itu adalah people say the first step to world peace could be. Okay. Alright. So saya open question. Kalau ada Rachel or Ram ada. Ada soalan? Okay, silakan. Bila dia lahir. Bila Mother Teresa lahir juga. Mungkin macam 19 Sorry, I forgot. Okay. Okay, kalau saya Google di sini, she was born in August 26, 1910. 1910. Lama sudah. Kan? Okay, so anything else you would like to add, Leona? Nothing. Ataupun maybe you save it for, in the future punya session. Yeah. Alright, so that's all untuk kita punya second round, and actually kita sudah habis untuk tahap sekolah rendah, dan selepas ini kita akan terus sambung kepada tahap sekolah menengah, di mana mereka akan membuat instead of perkongsian bahan bacaan, mereka akan membuat resensi buku, tapi tema yang sama juga, biografi. So kita akan berjumpa sebentar nanti.